Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i yang telah kita tangguh sebab PKP. InsyaAllah kita akan sambung. Masih lagi kita membicarakan tentang sumber-sumber fiqh Islam. Sebelum ni kita dah bicara tentang Al-Quran Al-Karim, dan insyaAllah malam ni kita masuk yang kedua, iaitu as-sunnah yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang kedua, as-sunnah yang mulia. As-sunnah ialah semua yang dinakalkan, dipindahkan atau diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat tahu malam ni sunnah ialah semua yang dinakalkan, yang diambil, apa-apa yang kita ambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tu namanya sunnah. Kalau orang tanya kita sunnah tu apa? Sunnah tu ialah semua yang dinakalkan, semua yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan perkataan, perbuatan dan juga takrir. Semua yang kita ambil, yang kita nakal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itulah yang dinamakan sunnah. Yang kita duk kata sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak kita buat ni, hak kita ambil daripada siapa? Daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada hak kita ambil tu perkataan Nabi, kata-kata Nabi ataupun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun disebutkan juga dengan perbuatan Nabi. Apa yang Nabi buat, sebagai contoh kita sembahyang, kita angkat tangan.
Kita rokok, kita iktidak, perbuatan Nabi. Apa yang Nabi buat, kita ambil sama ada perbuatan hak Nabi tu benda yang hak wajib ataupun benda hak sunnah. Jadi kita ambil daripada perbuatan Nabi. Nabi contohnya kita akan sebut nanti. Sebagai contoh, kita angkat tangan. Ketika kita nak sembahyang, kita nak angkat macam mana? Kita nak angkat, bagi betul-betul kita angkat. Kita nak nanti apabila kita sembahyang nanti, benar-benar menepati hak macam mana Nabi ajak badan kita. Sebagai contoh nanti besok ni insya-Allah kita akan sampai satu tajuk. Tajuk iaitu sembahyang nanti ni, sebelum kita nak sembahyang, dia ada benda-benda yang hak disebut dengan syarat sembahyang ataupun hak dalam sembahyang, iaitu adab-adab ketika kita sembahyang. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang Nabi buat. Sebagai contoh, saya buat contohlah malam ni, walaupun tak sampai tajuk tu lagi malam ni, walaupun lambat lagi nak sampai tajuk sembahyang, sekurang-kurangnya malam ni saya nak tunjuk perbuatan Nabi, iaitu sebagai contoh Nabi angkat tangan macam ni. Nabi angkat tangan, tapak tangan menghadap kiblat. Lepas tu ibu jari bawah cuping telinga, ibu jari bawah cuping telinga. Maksudnya kita angkat bagi betul-betul. Maksudnya bagi betul-betul hak bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Ataupun juga disebut dengan takrir, iaitu pengakuan. Sama ada diam Nabi ataupun Nabi tak kata apa, Nabi mengakui perbuatan. Contohnya berlaku satu ketika seorang sahabat Nabi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, sahabat Nabi ni bangkit lagi buat lagi 2 rakaat. Sedangkan lepas sembahyang subuh ada tak sembahyang? Tak ada dah sembahyang. Maksudnya lepas sembahyang ni disebut dengan waktu tahrim. Waktu yang diharamkan untuk kita sembahyang, kecuali sembahyang yang bersebab. Maka sahabat Nabi ni lepas pada sembahyang subuh, dia bangkit lagi tambah lagi 2 rakaat sembahyang subuh. Nabi tanya, sembahyang subuh tu 2 rakaat, kenapa tambah lagi 2? Kenapa tambah lagi 2? Maka sahabat ni kata, tadi tak sempat untuk menunaikan qabliyah subuh. Di sahabat ni tak sempat nak sembahyang qabliyah subuh, maka sahabat buat daripada lepas pada sembahyang subuh, Nabi diam, Nabi tak kata apa. Maksudnya Nabi mengakui apa yang hak sahabat ni buat. Nak abang kata boleh lah? Boleh lah. Nabi tak kata apa, Nabi diam. Baik. Contoh perkataan ucapan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu sabda Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ni Nabi sebut ni, ialah perkataan Nabi, sabda Nabi, kata-kata Nabi, Nabi berucap, Nabi berkata. Kata-kata Nabi, itu maksudnya ialah perkataan Nabi. Apa yang Nabi sebut? Sibabul muslim, mencaci, mencela orang Islam, fusukun adalah fasik. Nabi sebut mencaci, mencela orang Islam adalah fasik. Apa dia makna fasik? Fasik ni ialah orang yang buat dosa lah, dosa fasik. Maksudnya dia mengekalkan dosa. Dia mengekalkan dosa terhadap Allah. Maksudnya dia duduk dalam keadaan dosa. Dosa sama ada dosa tu dosa besar ataupun dosa kecil. Maksudnya dia kena jagalah benda ni. Nabi sebut dalam hadisnya, fusuk sibaul muslim fusukum. Mencaci, mencela orang Islam adalah fasik. Ni Nabi beritahu ni, mencaci, mencela orang Islam adalah fasik, adalah dosa. Maksudnya apa? Kalau dia mencaci, mencela orang Islam, Nabi sebut orang tu orang yang fasik.
Fasik ni ialah apa? Orang yang melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana dia tidak tidak minta maaf kepada orang yang dia mencela, selagi mana dia tidak maaf kepada orang yang mencaci, selagi itulah dosa. Ni berat ni kalau dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa besar mana pun insya-Allah kalau benar-benar dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampun dosa dia. Kalau dia benar-benar minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa dia. Kalau dosa dia dengan Allah, besar mana pun dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita duk sebut sebelum ni. Yang sebelum ni dalam keadaan apa? Orang yang melakukan dosa besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia benar-benar minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dosa dia tu banyak buih di lautan sekalipun, walaupun dosanya banyak pasir di laut dia di pasir, di lautan sekalipun, walaupun dosanya banyak di antara langit dan bumi sekalipun, kalaulah dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosanya. Tetapi kalau dosanya terhadap makhluk, terhadap manusia, kalau atas dunia dia tidak selesai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas dunia kita tak pergi minta ampun, atas dunia kita tak minta halal. Ingat, tu Nabi sebut, tahu tak kamu orang yang muflih. Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, tahu tak kamu orang yang muflih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat berkata orang yang muflih ni ya Rasulullah, orang yang tak ada harta, orang yang tak ada dinar, itulah orang muflih. Nabi kata tak. Orang yang muflih ni Nabi kata orang yang orang yang bawa pahala sembahyang, orang yang buat pahala puasa, orang yang buat pahala sedekah, tapi di akhirat besok semua pahala-pahala yang dia buat tu dia bagi pada orang. Kepada siapa? Orang yang pernah dia caci, orang yang dia pernah mengumpat, orang yang dia pernah fitnah, orang yang pernah dia maksudnya dia aniaya atas dunia, dia tak settle di atas dunia, maka di akhirat nanti maksudnya Nabi kata orang ni akan jadi orang yang muflih, orang yang tak pahala-pahala yang hak dia bawa tu akan bagi kepada orang yang hak dia pernah caci, orang yang dia pernah cela, akan bagi kepada orang tu. Sehingga Nabi kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga pahalanya habis dah, tak ada dah pahalanya. Maka dosa-dosa orang tu pula dia diambil, minta lindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala benda yang hak macam tu. Tu Nabi sebut orang yang mencaci, orang yang mencela. Ni sebut hak sunnah Nabi ni, iaitu disebut dengan perkataan Nabi, sabda Nabi, kata-kata Nabi. Nabi kata orang yang mencela, orang yang mencaci adalah fasik. Selagi mana dia tak pergi minta maaf kepada orang yang dia mencaci, selagi mana dia tak pergi minta maaf kepada orang yang dia mencela, selagi itulah dosa. Itulah dosa kita nak kena jaga tu, kita nak kena apa? Nak kena minta maaf. Tu disebut yang kita pernah sebut dalam sebelum ni, dalam kuliah sebelum ni. Ketika disebut dengan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu Taala nak ampun semua hamba-hambanya. Malam nisfu Sya'ban tu Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala nak turun, nak ampunkan dosa-dosa hambanya, kecuali dua dosa ni sahaja Allah tak akan ampun. Apa dia dosa? Yang pertama, orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang bergaduh. Maksudnya apa? Dia bergaduh ni, dia tidak memaafkan kepada orang yang gaduh. Dan orang gaduh juga sama, bermasam muka. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang
memutuskan silaturahim ni kita kena jagalah. Ni kita sebut hak, walaupun hak kita sebut ni hak benda yang sunnah, makna sunnah malam ni, tapi sekurang-kurangnya apa yang Nabi beritahu ialah suatu, sama ada hak arahan tu berbentuk wajib, sama ada arahan tu berbentuk sunat, ataupun hak benda yang hak larang berbentuk benda yang haram, ataupun benda yang haram, benda yang makruh, benda yang dilarang yang berbentuk dengan makruh. Disebut ni. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi adalah kufur. Memerangi orang Islam adalah kufur. Wa na'udzubillahi min zalik. Kufur ni sama ada dosa-dosa besar ataupun kufur juga, iaitu murtad, keluar daripada agama Islam, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, contoh perbuatan yang tadi ni perkataan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh perbuatan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila ditanya tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa iza hadaratis salah kharaja ila salah. Ni nak abang kata contoh perbuatan apa yang Nabi buat. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang Nabi buat ketika berada di rumah tu, kata Nabi ni, sunnah Nabi ni, walaupun banyak hari lagi Nabi boleh duduk di rumah, Nabi kadang-kadang dalam keadaan apa? Nabi menjahit baju, Nabi menjahit kasutnya sendiri. Nabi tolong isteri-isteri Nabi. Maksudnya apa? Nabi ni maksudnya buat tolong bantu dengan bersama dengan isinya. Itu perbuatan Nabi. Dalam hal ini sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kerja keluarga, iaitu membantu mereka. Dan apabila tiba waktu sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan. Nabi bersama dengan isteri-isteri Nabi, bantu isteri-isteri Nabi dalam rumah tangga. Nabi jahit baju sendiri, Nabi jahit kasut sendiri, Nabi masak dengan isterinya, Nabi tolong uli roti bersama dengan isterinya, bantu dengan isteri-isteri Rasulullah. Itu perbuatan Nabi. Nak abang kata kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu juga kita nak kena ikut sunnah Nabi. Bukan hanya kita order saja. Kita di rumah pun samalah. Bini kita basuh baju, kita jemuk baju. Bini kita masak, kita tolong hidang, kita tolong basuh baju. Kita tolong basuh pinggan dan sebagainya. Kita bantu. Membantu sesama kita, baru perhubungan kita akan lebih bahagia, lebih erat sesama keluarga. Itu perbuatan Nabi ketika mana Nabi bersama dengan keluarga. Tetapi apabila diseru dengan sembahyang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan. Diseru dengan sembahyang, Nabi tinggal. Tu nak abang kata apa? Tu disebut dengan orang yang beriman ni, kata Allah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati dia. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika mana azan dilaungkan. Walau waktulah tak apalah, kita sembahyang berjemaah di rumah lah bersama dengan anak isteri kita di rumah. Kerana apa? Tak boleh pergi sembahyang di surau, tak boleh pergi sembahyang di masjid. Kerana apa? Kerana ada limit, ada tertentu sahaja. AJK sahaja yang dibenarkan untuk kita sembahyang. Tapi hak kita yang hak tak ada jawatan dan sebagainya, kita sembahyanglah di rumah, sembahyang berjemaah bersama dengan anak isteri kita. Nak abang kata, panggilan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi pergi meninggalkan isteri-isterinya, pergi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu disebut dengan sembahyang. Tu sebut dengan ketika sembahyang Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Jumu'ah, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
fa ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa wazarul bait. Wahai yang beriman, apabila seru dengan sembahyang Jumaat, maka bersegeralah kamu bagi mengingati Allah, tinggallah jual beli. Maksudnya kena segera untuk nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh takrir. Ni takrir hak kita sebut tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai meriwayat oleh Abu Daud, ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'atain faqala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-salatu subhi marratain faqala lahu ar-rajul inni lam akun sallaitu raka'atain allataini qablahuma fasallaituhuma qala fasakata nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak ajak sahabat-sahabat yang ikuti live kita malam ni, live kita malam ni apabila dengar sahaja nama Nabi kita disebut, maka kita banyaklah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar saja nama Nabi, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut orang yang berselawat kepadaku satu selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Untung tak? Untung tuan-tuan. Tu hak benda. Benda yang hak kita buat dalam keadaan lalai pun dapat pahala. Tuan-tuan ingat malam ni saya nak beritahu tuan-tuan, nak kongsi malam ni, benda yang hak kita buat, benda yang hak kita baca, benda yang hak kita sebut, dua benda ni, kalau dalam keadaan kita lalai pun dapat pahala. Tetapi kalau hak benda-benda lain, kau lalai tak dapat apa. Contoh kita semayang lah. Dalam semayang kita tak ingat apa, lupa. Teringat masa tahiyat akhir baru teringat, Allah aku semayang rupanya, lupa. Hak rakaat pertama tak ingat, kedua tak ingat. Masuk rakaat ketiga sembahyang maghrib tu baru ingat, oh aku semayang rupanya. Kita lalai. Dapat pahala yang mana? Masa hak kita ingat sahaja. Hak kita lalai tadi ni tak dapat apa. Sia-sia semayang kita sah. Tetapi tak dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalan lain kalau kita buat dalam keadaan lalai, tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali dua aja. Kalau kita sebut, kita baca dua benda ni, walaupun dalam keadaan lalai, kita dapat pahala. Yang pertama, baca Al-Quran. Yang pertama, kita baca Al-Quran lalai pun dapat pahala. Kita baca di rumah kita Al-Quran. Walaupun kita baca tu lalai sekalipun, dapat pahala. Tu Al-Quran jangan kita tak baca. Baca sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya bacalah 5 minit Al-Quran. Sesibuk mana sekalipun kita, jangan kita tak baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun 5 minit pun jadilah. Baca Al-Quran, jangan tak baca rugi kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu adalah kalam Allah. Al-Quran tu esok kalau kita baca, terutamanya kalau kita baca sebelum tidur, sebelum tidur tu kita baca surah Al-Mulk 30 ayat. Surah Al-Mulk tu esok ni di alam kubur esok, alam barzah, dia akan datang bagi syafaat kepada orang yang membacanya. Dia akan menerangi kubur kita di alam barzah esok ni. Yang sana tak ada siapa yang boleh nak tolong kita. Tak siapa yang boleh nak menerangi kubur kita, melainkan ni Nabi sebut baca surah Al-Mulk. Dia akan datang esok di akhirat besok. Mai di alam barzah esok. Mai di alam kubur besok ni, dia akan mai nak bagi syafaat. Dia akan menerangi kubur kita. Baca. Bukan lama mana pun, kalau 30 ayat lebih kurang 5 minit. Takkan kita tak boleh bagi masa kot. Ni tambah-tambah kita PKP duduk rumah ni. Sebelum kita tidur, lepas sembahyang isyak ke, lepas sembahyang maghrib ke, kita duduk dengan anak isteri kita baca bersama-sama dengan mereka, baca surah Al-Mulk. Ataupun habis-habis lengkeh. Nabi kata sebelum kamu tidur, khatam Al-Quran.
Weh, teruk Ustaz nak khatam Al-Quran 30 juzuk ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata baca 3 kali Qul huwallah surah Al-Ikhlas. Baca 3 kali. Sebelum tidur khatam Al-Quran. Iaitu baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tu surah apa Ustaz? Kadang-kadang orang tak tahu. Setengah kalau di kampung kan orang kata surah Qul-hu. Surah Qul-hu orang tahu. Surah Ikhlas kadang-kadang orang tak tahu. Baik. Yang kedua, kalau kita sebut, kalau kita baca benda yang ni walaupun lalai kita dapat pahala. Apa dia? Selawat ke atas Nabi. Ingat tuan-tuan, 2 iaitu baca Quran, yang kedua selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan lalai dapat pahala. Nabi kata orang yang berselawat kepadaku 1 selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata orang yang berselawat kepadaku, malaikat, ada 1 malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan malaikat ni bawa selawat orang yang berselawat tu pi jumpa Nabi. Nabi akan berjawab, Nabi akan jawab ni selawat kita ni. Sekurang-kurangnya kita hari ni kalau boleh hari ni kita ni salah seorang yang ada tersenarai nama orang yang dijawab selawat ke atas kita. Kita selawat ni malaikat akan bawa selawat kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjawab selawat kita. Bukan senang tuan-tuan nak dapat jawapan daripada Nabi ni. Sekurang-kurangnya kita tuan-tuan jangan kita lupa untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi orang yang Nabi kata orang yang bakhil. Apabila nama aku disebut dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Nabi SAW melihat seorang lelaki menunaikan sembahyang. Dia melihat seorang lelaki menunaikan sembahyang 2 rakaat. Nabi melihat seorang sahabat Nabi sembahyang subuh 2 rakaat. Ni hadis kita sebut tadi ni. Diriwayat daripada Abu Daud. Abu Daud. Baik. Setelah menunaikan sembahyang subuh lalu Nabi SAW menegur sabdanya. Nabi ni melihat seorang sahabat Nabi lepas sembahyang subuh dia bangkit tambah lagi 2 rakaat sembahyang. Sedangkan lepas sembahyang subuh ada tak sembahyang? Tak ada dah sembahyang. Tak ada dah sembahyang. Tu kita ambil daripada dalil pada hadis ni kalau sembahyang bersebab boleh. Dalil pada hadis ni hak sahabat buat sembahyang ni lepas sembahyang subuh ni diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil pada hadis ni kalau kita sembahyang bersebab maka boleh. Sebab apa? Sebab sahabat ni sembahyang sebab bersebab. Sebab ada sebab. Baik. Jadi Nabi melihat seorang sahabat Nabi ni seorang sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia bangkit tambah lagi 2 rakaat setelah sembahyang subuh. Lalu Nabi SAW tegur. Nabi tengok dia lepas pada sembahyang lepas sembahyang subuh dia bangkit tambah lagi 2 rakaat sembahyang. Nabi tegur dia. Nabi tegur dengan sabdanya, sembahyang subuh hanya 2 rakaat saja. Sembahyang subuh hanya 2 rakaat sahaja. Lelaki ini berkata, saya belum lagi sembahyang 2 rakaat yang disunatkan sebelum sembahyang subuh. Maka saya melakukannya sekarang. Lalu sallallahu alaihi wasallam mendiam diri. Nabi tak kata apa. Sahabat ni dia tak sempat. Bukan saja-saja. Jangan kita buat saja-saja lepas tu sembahyang tak boleh. Bersebab sebagai contohlah kita contohnya kita nak pergi sembahyang subuh berjemaah di Masjid Surau. Kita pergi nak sembahyang qabliyah subuh, tengok orang iqamah dah, orang iqamah dah sembahyang Allahu akbar. Tidak ada sembahyang lah dengan azan ni, tidak ada sembahyang dah. Melainkan kita nak sembahyang
semayang yang hak disebut dengan takbir bersama dengan imam. Semayang sunat tak ada semayang lah. Nah, walaupun semayang qabliyah subuh tu kelebihan banyak dah. Walaupun Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kelebihan yang begitu besar. Tapi sahabat ni, dia pipi, dia tengok Rasulullah dah semayang subuh dah. Dia tak semayang qabliyah subuh. Dia terus semayang subuh dulu. Kenapa? Keutamaan dia semayang hak fardu tu lebih keutamaan. Kita pun sama lah. Kalau kita pi tu contoh orang dah iqamat, jangan semayang sunat. Tak ada semayang sunat dah. Kecuali kita semayang dah pada rakaat yang kedua dah. Orang iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita habiskan semayang sunat kita. Cuma kita ringkas-ringkas lah. Tak perlu hak kita baca hak sunat-sunat. Kita baca hak fardu sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca hak fardu sahaja. Hak sunat-sunat tak payah baca dah. Kenapa kita nak keutamaan takbir bersama dengan takbir lepas tu imam Allahu Akbar, kita nak takbir, itu pahala yang utama. Tidak ada urusan dah. Tidak ada urusan yang lebih utama selain pada kita nak takbir lepas tu imam Allahu Akbar, kita nak takbir bersama-sama. Tak mau dah melawak pun tak mau dah. Ni kadang-kadang melawak lagi ada. Kita tak mau dah ketika tu. Tidak ada urusan yang lebih penting ketika tu. Ialah ketika mana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menghadap Allah. Jangan kita duk main-main lagi. Jangan kita duk melawak lagi. Kita nak berhadapan dengan siapa? Kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita kata Allahu Akbar. Kita angkat tangan. Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar. Lepas tu kita kata wajah tu wajiril lazi fataras samawati wa ard. Kita baca doa kita. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sekarang ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Maliki Yaumiddin, Raja pada kemudian. Ni kadang-kadang kita buat sambil lewa. Nak semayang pun kita main-main. Nak semayang pun duk main handphone lagi. Nak semayang pun duk main WhatsApp dan sebagainya lagi. Tidak ada urusan yang lebih utama. Tidak ada urusan yang lebih utama ialah kita nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Lebih utama ialah kita nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka sahabat ni beritahu dekat Nabi Muhammad SAW tadi tak sempat untuk sembahyang qabliyah subuh. Maka dia buat lepas daripada sembahyang subuh. Nabi tak kata apa. Maka dalil pada hadis ni, kalau kita semayang bersebab maka boleh. Macam mana ustaz semayang bersebab? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh kita berwuduk. Maka kita berwuduk, sunat kita semayang sunat wuduk. Sebab apa kita semayang? Sebab kita berwuduk, kita semayang sunat wuduk. Bersebab boleh. Apa lagi ustaz? Kita masuk masjid. Masuk masjid maka kita semayang sunat tahiyatul masjid. Walaupun kita masuk tu lepas waktu asar. Lepas waktu asar dah semayang tak? Waktu tahrir tak boleh semayang dah. Kita masuk masjid. Sebab kita masuk masjid maka kita disunatkan kita semayang sunat tahiyatul masjid. Tu kita tuan-tuan sebagai contoh lah. Kita mai pada rumah kita, masuk, kita langkah. Sebelum masuk kita baca doa, kita langkah kanan. Sebelum duduk disunatkan kita semayang sunat tahiyatul masjid. Kena memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita pi tu dah lewat, maka kita semayang qabliyah lah. Qabliyah isyak ke qabliyah subuh, qabliyah maghrib dah. Maka bila kita semayang qabliyah maghrib, qabliyah subuh, qabliyah isyak, maka automatik kita dah buat semayang tahiyatul masjid lah. Tapi kalau kita awal disunatkan kita semayang sunat kerana nak memuliakan rumah
Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita keluar, lepas maghrib kita pun keluar sembang di luar ni, contohlah. Contoh kita sembang di luar. Sekali lagi sebelum semayang isyak kita masuk, disunatkan pula untuk kita semayang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab tadi ni kita dah keluar dah dalam rumah Allah. Tadi lepas kita maghrib, kita keluar sembang. Contohnya kalau duduk dalam tak apalah, kita niat iktikaf. Kita duduk luar, sembang di luar, bansai dan sebagainya. Kita nak masuk dalam kawasan masjid pula, sunat kita semayang sunat tahiyatul masjid. Kerana nak memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau semayang bersebab boleh. Ataupun selalunya kita semayang qada. Semayang qada, dia tidak ada waktu. Semayang qada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak ada waktu semayang. Semayanglah waktu mana pun. Mana tahulah zaman-zaman jahiliah dulu ni, kita pernah tinggal semayang dulu-dulu ni zaman jahiliah. Merata pulau kita pergi dulu ni, lah kita dah mengaji dah, lah kita dah menyelesai dah, lah kita bertaubat dah, tidak sah taubat kita. Kalau kita ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bayar hutang. Kan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, syaratnya ialah kita menyesal, kita taubat sungguh-sungguh menyesal di atas perbuatan, dan kita berazam kita tak mau mengulangilah perbuatan kesalahan dulu ni. Kalau kita ada hutang dengan Allah, bayar hutang dengan Allah. Kalau kita ada hutang dengan makhluk, kita settle dengan makhluk. Tu sempurna taubat kita. Kalau tidak dah, duk tabat-tabat semayang tak juga. Kalau semayang pun hak dulu-dulu, zaman-zaman dulu yang tak semayang dulu ni, tak qada juga. Hak puasa-puasa yang hak dulu tinggal-tinggal dulu, tak puasa juga. Hak fidyah tak bayar fidyah juga, tapi duk tabat. Tapi hak hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bayar. Kalau tidak, tak selesai kita. Yang Nabi sebut tinggal semayang satu waktu, tinggal semayang, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala 70 tahun dalam api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Ni kita kena jaga sungguh-sungguhlah bab semayang. Di semayang hak qada-qada zaman-zaman jahiliah dulu ni, lah kita dah mengaji dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lah dah kita menyesal dah, kita dah berubah dah, maka kita qada. Jadi qada ni tidak ada waktu. Semayanglah waktu tahrim ke, waktu apa ke, boleh semayang. Kenapa bersebab? Kenapa? Sebab itu hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saya melakukannya sekarang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan diri. Nabi tak kata apa. Nabi diam maksudnya Nabi mengakui perbuatan sahabat ni. Jadi bolehlah tu namanya takrir. Nabi tak kata apa. Di tiga lah nah. Ialah sunnah dapat kita faham malam ni, ialah semua yang dinakal. Semua yang dinakal. Apa yang nakal? Yang diambil. Hak kita buat ni, sama ada perkataan ke, sama ada perbuatan ke, sama ada hak kita buat ni Nabi diam, Nabi tak kata apa ke, hak kita ambil daripada siapa? Kita nakalkan, kita pindahkan, kita ambil daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir. Baik. Baik. Diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dianggap satu ikrar, pengakuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa semayang qabliyah sebelum subuh adalah disyariat, yakni dibenarkan dilakukan selepas semayang subuh bagi mereka yang tidak sempat menunaikan sebelum menunaikan semayang subuh. Contohnya tak sempat lah. Tapi kita jangan tinggal lah tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita tinggal hak disebut yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi. Nabi kata semayang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita tak buat, rugi kita tuan-tuan. Kalau kita tak buat tuan-tuan, rugi kita. Mana nak dapat lagi 2 rakaat sebelum subuh? Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isinya.
Tak tahu nak abang, mungkinlah atas dunia memanglah kita tak nampak. Memang tak nampak benda-benda yang gaib, benda yang tak nampak pahala yang Allah nak bagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi di akhirat besok ni. Selalu saya duk sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu saya duk sebut, di mana-mana pun duk sebut. Dunia ni bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nilai sedikit pun. Kalau nak bani dengan setengah sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk tu lebih berharga daripada dunia. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi salah dah untuk kita dapatkan dunia? Tak salah, carilah dunia. Dia kata, oh Ustaz tak bagi cari dunia. Carilah dunia. Kerana dunia itu adalah jambatan menuju kepada akhirat. Kita nak dunia yang kita dapat ni jambatan untuk menuju akhirat. Sebagai contoh ni, handphone ni dunia lah. Nah, handphone ni dunia lah. Nak dapat handphone nak kena ada duit. Tak ada duit tak boleh beli handphone, tuan-tuan. Tetapi malam ni handphone yang kita guna, ni kita buat live malam ni akhirat dah. Akhirat. Kerana dunia ini jambatan menuju kepada akhirat. Selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu saya duk sebut, duk ulang-ulang sebut sebelum ni. Dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita. Dunia ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia ni untuk kita. Cuma tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena ingat, kita Allah cipta bukan untuk dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia Allah cipta untuk kita. Carilah dunia. Tapi kita kena ingat, kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta bukan untuk dunia. Kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk akhirat. Maka gunakan dunia untuk nak dapat habuan akhirat. Kita terpaksa lalu atas dunia. Mesti kita kena dunia. Biarlah dunia yang kita dapat sebagai jabatan nak menuju kepada akhirat. Sahabat-sahabat Nabi semuanya kaya-kaya belaka. Sayyidina Abu Bakar kaya. Amirul Mukminin Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Osman kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Mereka menginfakkan harta mereka untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka infakkan harta mereka jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pun suruh kita dalam surah Al-Jumu'ah, Allah suruh kita pergi kerja. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, Allah kata. Apabila kamu selesai sembahyang, fantashiru fil ard. Bertebarlah kamu di atas muka bumi Allah min fadlillah, mencari kelebihan Allah. Carilah kelebihan Allah. Wa dzkurullaha katsira. Apabila kamu dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kamu dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzkurullaha katsira. Bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur Allah bagi nikmat pada kita. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakkan anggota badan kita penuh iktizam. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, pahala yang Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Akhirat esok yang hidup di sana, hidup yang tak mati dah. Hidup di sana, hidup yang tak mati dah. Tak mati dah. Kekal di dalamnya.
Sama ada bahagia ataupun sengsara. Khalidina fiha walahu azabun muhim bagi orang yang azab. Kekal di mereka dalamnya neraka. Mereka mendapat azab yang sangat pedih kata Allah. Kalau orang yang dapat nikmat pun sama juga. Khalidina fiha zalika fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya syurga. Mereka mendapat kemenangan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untung orang yang atas dunia ni buat apa yang Allah suruh dengan janji dengan kelebihan yang begitu banyak, maka kita rebut peluang. Di sana besok baru kita akan menyesal. Ketika tu menyesal, penyesalan yang tidak ada guna dah ketika tu. Menyesal pun tak guna dah ketika tu. Ketika tu kita dah masuk pada alam akhirat. Kita dah menyesal yang tidak ada kesudahan dah. Nak menyesal, menyesallah lah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ni tuan-tuan jangan kita tinggal. Tambah-tambah kita PKP duduk di rumah ni. Mudah-mudahan juga kita jangan tinggal lah. Masa terluang banyak. Di rumah kita tak pergi kerja dan sebagainya. Duduk rumah ni sekurang-kurangnya masa-masa yang Allah SWT bagi kerihatan buat kita ni. Tu ada hikmah-hikmah tertentu. Allah bagi sakit COVID juga ni ada hikmah-hikmah tertentu. Apa yang berlaku semuanya adalah ketentuan daripada Allah SWT. Apa yang Allah bagi ni semuanya baik belaka. Cuma kita kena sangka baik lah. Bagi orang beriman ni Allah uji ni kita kena sangka baik. Mungkin Allah uji ni Allah nak naikkan darjat kita. Mungkin Allah uji ni Allah SWT nak bagi pahala dekat kita. Mungkin Allah uji kita, Allah nak kifarahkan dosa-dosa kita. Maka peluang yang masih ada di rumah, kita duduk di rumah, tak pergi mana, tak pergi kerja dan sebagainya, banyak melakukan ibadat. Terutamanya sembahyang sunat. Terutama ni yang kita sebut malam ni ialah sembahyang qabliyah subuh. Baik. Adalah di syariat ini dibenarkan dilakukan selepas sembahyang subuh bagi mereka yang tidak sempat menunaikannya sebelum menunaikan sembahyang subuh ini. Bagi yang tak sempat lah, jangan saja-sajalah. Kalau saja-saja tak boleh. Sebab apa? Waktu tahri lepas sembahyang subuh tidak ada sembahyang dah. Sehingga matahari naik lah. Lepas waktu syuruk, matahari naik kita boleh sembahyang dah. Sembahyang duha dan sebagainya lah. Tapi selepas sembahyang subuh ni tidak ada sembahyang, melainkan sembahyang yang bersebab baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kedudukan as-sunnah. As-sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran Karim. Jadi as-sunnah yang kita sebut malam ni, kedudukannya, rankingnya nombor 2. Selepas daripada Al-Quranul Karim yang kita bicara sebelum ni. Jadi as-sunnah ni ialah jatuh nombor 2. Hak nombor 1 ialah Al-Quran Al-Karim yang kita sebut sebelum ni. Yang Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, taraktu fikum amrain lang tadillu ma in tamaksaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi beritahu. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu 2 benda saja. Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu 2 saja. Nabi tak tinggal harta, Nabi tak tinggal kekayaan, Nabi tak tinggal apa-apa, tapi Nabi tinggal hanya 2 ni saja. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu 2 perkara saja, 2 benda saja. Kalau kamu berpegang dengan kedua ni, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Nabi bagi wasiat kepada umat dia. Nabi kata, aku tinggal pada kamu 2 je. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalaulah kamu berpegang kepada keduanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Al-Quran. Dan juga ni as-sunnah yang kita sebut. Semua as-sunnah ni menghuraikan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh lah. Contoh dalam sebut dalam Quran kata aqimus salah. Dalam Al-Quran kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Tapi dalam Al-Quran ada tak cara nak sembahyang? Ada tak angkat tangan? Ada tak rokok? Ada dalam keadaan nak rokok macam mana?
Ketika dalam kiam tu nak kena baca Fatihah, nak kena baca doa iftitah, nak kena baca Fatihah, nak kena baca surah, nak dalam Quran cerita dah? Tak cerita. Maka dihurai pula dalam hadis Nabi. Itu Nabi kata apa? Sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadis Nabi ni ialah martabatnya yang kedua. Ingat nah? Kedudukan yang kedua. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim. Hak mula-mula sekali, terlebih dahulu sebelum kita nak berpindah kepada hadis Nabi, terlebih dahulu Al-Quran terlebih dahulu. Lepas tu baru tak ada dalam Quran, baru berpindah kepada yang kedua, iaitu As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, As-Sunnah menduduki martabat kedua sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran Karim. Dengan erti kata yang lain, kita kembali dahulu kepada Al-Quran, kemudian sekiranya tidak didapati hukum dalamnya, barulah merujuk kepada As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dulu dengan Al-Quran lah. Dengan Al-Quran lah, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamaksaktum bihima, kitab Allah dulu, Al-Quran dulu, lepas tu baru sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila didapati hukum sebut dalam As-Sunnah, maka hendaklah kita beramal dengannya sebagaimana beramal dengan Al-Quran. Kalau ada dapati hukum tu ada dalam sunnah Nabi, maka kita wajib kita beramal macam mana kita beramal dengan Al-Quran. Tak boleh nak pisah di antara keduanya. Tak boleh nak pisah daripada keduanya. Mesti kita kena dua-dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disyaratkan hukum sebut hendaklah tabik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sandaran sanad lah. Kerana di sana ada yang kadang-kadang hadis maudhu' dan sebagainya, hadis palsu dan sebagainya, kena betul-betul lah. Kita ambil daripada sumber yang sahih. Kerana apa? Kerana ada hadis-hadis yang maudhu', ada hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk nak merosakkan agama Islam. Adalah orang-orang jahat, orang-orang yang nak seleweng Islam ni dengan mereka letakkan hadis-hadis palsu. Maka kadang-kadang kita beramal, maka kita kena pastikan, kita kena belajar pula dengan ilmu hadis dengan sebenar, supaya apa? Kita beramal dengan hadis yang sahih, hadis yang sahih yang benar. Kita tak mau hadis palsu dan sebagainya. Baik. Qala musannif rahimallahu taala. Peranan As-Sunnah. Peranan As-Sunnah ialah menjelaskan, menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi peranan As-Sunnah tu ialah menghuraikan apa dalam Quran. Apa dalam Quran? Quran suruh kita sembahyang, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita pergi haji, Allah SWT suruh kita buat sesuatu hukum, tetapi penghuraiannya ada dalam dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dia kata peranan As-Sunnah ialah menjelaskan dan menerangkan apa yang ada dalam Quran. Al-Quran sebagaimana telah kita jelaskan, nyata dalil wajib sembahyang dalam bentuk yang umum. Contohnya aqimus salah. Contohnya dalam Al-Quran kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Tapi cara nak sembahyang ada dalam Quran dah? Tak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tak ada cara nak sembahyang, tak ada cara sembahyang. Maka kita nak sembahyang kena kembali kepada sumber yang kedua, iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata menyatakan dalil wajib sembahyang dalam bentuk yang umum. Dan As-Sunnah datang untuk menerangkan dengan terperinci bagaimana cara menunaikannya di segi perkataan dan perbuatan. Terdapat hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Tu Nabi sebut, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sembahyanglah kamu, Nabi kata, macam mana aku sembahyang. Dalam Quran tak ada cara nak sembahyang. Maka kita kena tengok macam mana Nabi kita Muhammad SAW sembahyang. Kita tak tengok Nabi dah. Siapa yang tengok Nabi? Maka sahabat-sahabat yang tengok Nabi. Itu banyakkan hadis-hadis riwayat pada sahabat-sahabat Nabi, daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Aisyah radhiyallahu isteri Nabi, Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidina Umar, daripada Ibnu Umar, daripada Abu Hurairah, daripada Ibnu Mas'ud dan sebagainya, daripada sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan beribu-ribu hadis, ratus ribu hadis berkaitan tentang cara Nabi sembahyang. Cara Nabi sembahyang sebagai contoh, kita akan jumpa nanti ni hadis riwayat daripada Abu Hurairah dan juga daripada Sayyidina Osman tentang cara Nabi berwuduk. Esok ni kita akan masuk tajuk bersuci. Kita akan masuk tajuk esok ni, tajuk berwuduk. Kita akan datang dia akan buat mai dua hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Osman, diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang cara Nabi berwuduk. Maka sahabat Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan sahabat Nabi iaitu Sayyidina Osman melihat cara Nabi berwuduk. Jadi kita ada buat ni ikut cara-cara Nabi lah. Siapa yang tengok, maka sahabat-sahabat tengok. Lepas tu kita tengok tak sahabat tak? Siapa yang tengok sahabat? Tabi'in. Kita tengok tak tabi'in tak? Siapa yang tengok? Tabi'in. Sehinggalah ulama-ulama salah, termasuklah imam kita, Imam Syafi'i, rahimahullahu anhu, Imam Syafi'i, yang kita duk sebut selalu ni, kitab yang kita duk belajar ni, kitab Fiqhu Manhaji jilid pertama, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Golongan salah, mereka hampir dengan tabi'in, mereka hampir dengan sahabat Nabi, dekat mereka dengan sahabat-sahabat golongan salah yang awal. Mereka ni hampir, maka hak kita lah ni kita ikut. Imam Syafi'i itu siapa? Yang kita sebut Nabi selalu ni, Imam Syafi'i adalah keturunan yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang biasa-biasa. Umur 12 tahun boleh hafal dah kitab Muwatta. Boleh dah hafal kitab Muwatta. Mengaji dah. Dia hafal 7 hari hafal. Imam Syafi'i, Allah SWT bagi dia akal fikiran yang tajam. Dia hafal seminggu hafal. Maksudnya dia melihat saja dia boleh ingat. Imam Syafi'i ni bukan orang biasa-biasa, keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW. Namanya kita sebut selalu namanya Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai Abdul Manaf. Itu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi nak. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sunnah juga menerangkan bagaimana melakukan ibadat haji sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Ambillah contoh daripada aku bagaimana melakukan kerja-kerja ibadat. Sama juga dengan ibadat haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ikut dalam sunnah Nabi, apa yang Nabi buat, apa perbuatan Nabi buat. Sa'i, maksudnya tawaf dan sebagainya. Kita ikut cara Nabi buat. Maksudnya apa? Ikut sunnah Nabi. Sunnah juga menerangkan angkat-angkat yang harus dan yang haram dalam buat muamalat. Sama jugalah buat muamalat, buat jual beli juga. Kita ikut cara Nabi. Perbuatan Nabi, apa yang Nabi buat, Nabi menega dan sebagainya. Ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada itu, sunnah juga menyatakan beberapa hukum yang tidak dapat Al-Quran, seperti hukum haram memakai cincin emas, memakai sutra bagi kaum lelaki. Dalam Quran tak ada hukum haram memakai emas. Tidak ada hukum sutra bagi orang lelaki. Memakai emas bagi orang lelaki. Dan juga memakai sutra bagi orang lelaki. Dalam Quran tak ada. Maka dicerita juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunnah merupakan sumber yang kedua selepas daripada Al-Quran dan wajib beramal dengan hukumnya
ia amat penting bagi memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Nah, dia kata kesimpulannya yang kita dapat malam ni ialah merupakan sumber yang kedua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita beramal dengan hukumnya dan ia amat penting bagi memahami Al-Quran. Pentinglah kerana Al-Quran cerita benda yang umum maka dihurai dalam hari Nabi. Inilah pengajaran yang kita ambil malam ni dan insya-Allah ada keizinan lagi insya-Allah kita akan sambunglah iaitu yang ketiga ialah al-ijma'. Sumber yang kita akan bincang ni yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga ialah al-ijma' dan yang keempat ialah al-qiyas. Di insya-Allah ada kesempatan yang lain kita akan bicara pula iaitu al-ijma' insya-Allah. Insya-Allah malam ni kita ingat cukup dah kadar tu pada malam ni lebih kurang sejam kita kuliah malam ni yang ditaja oleh ditaja oleh yang dirakam oleh Masjid Sungai Limau. Masjid Sungai Limau Lunas pada malam ni mereka buat live Facebook kuliah live Facebook malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian malam ni mudah-mudahan kita dapat ambil faedah manfaat dan kita dapat sama-sama kita beramal dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kita akan sambung nanti sama ada sambung lepas PKP, sama ada kita sambung di masjid ataupun kita sambung juga kalau terus disambung dengan PKP kita sambung macam biasalah dalam live book. Tapi kalau kita kalau maksudnya lockdown telah ditamatkan, insya-Allah lah kita akan berkuliah macam biasa di masjid insya-Allah lah di Masjid Sungai Limau Lunas. Mudah-mudahan perkongsian malam ni mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihnahu fiddin wa alimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap guru-guru kami ya Allah, terhadap pasangan kami, terhadap anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum al-amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kau angkatkanlah segala penyakit COVID-19 negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ya Allah ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, kau permudahkanlah segala urusannya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Na'udzubillahi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.